Sejarah di Pulau Joksan pada abad ke-14. Pulau Joksan atau dikenali sebagai Pulau Sumatera, dinamakan Pulau Joksan sempena nama anak Nabi Ibrahim alaihissalam yang kedua, pewaris hartanah bagi sebahagian hak milik Menda Katiera. Dari sempadan yang terpisah dengan Selat Melaka dari perhubungan daratan hak milik Zimran di Semenanjung Tanah Melaka dan sempadan Pulau Jakarta bagi Median. Terpisahlah hak pemilikan dan hak pengkongsian hartanah di sebahagian di timur antara Zimran, Joksan dan adik-beradiknya yang lain. Dirujuk dari penulisan Salasilah keturunan Menda Katiera, di mana dipercayai Joksan mempunyai dua orang puteri, Dedan dan Seba. Setelah mana mereka membesar, diwasiatkan kepada mereka sempadan hartanah di Pulau Joksan antara 4 pecahan sempadan yang boleh dirujuk dari beberapa serumpun bangsa Melayu yang ada di kalangan pewaris hartanah di Pulau Joksan. Kalau boleh dirujuk sejarah lama, selepas peristiwa penghijrahan manusia setempat pada abad ke-17, dipercayai serumpun cabang Melayu yang induk, seperti mana ahli waris kaum kerabat Melayu Yahuza dan Melayu Keling dari Bandar Aceh. Ahli waris kaum kerabat Melayu Yahuza bagi Kerajaan Aceh. Ahli waris kaum kerabat Melayu Yahuza dari Bukit Tinggi. Ahli waris kaum kerabat Kerajaan Siak dari Riau. Ahli waris kaum kerabat Melayu Yahuza dari Bukit Tinggi di Sumatera Utara Timur dan lain-lain yang boleh dirujuk dari genetik keturunan serumpun bangsa Melayu yang ada. Dirujuk juga dari peta dunia dari agihan hartanah merujuk sempadan-sempadan asal-usul pewaris hartanah di Pulau Joksan. Dipercayai hampir beribu tahun dari pecahan sempadan hak pemilikan yang coba dikongsikan yang telah dijaga sebelum abad ke-17. Menurut sejarah lama yang dapat dikumpulkan, di mana di kalangan pewaris-pewaris hartanah di sebahagian di timur pernah berlayar ke Istanbul di bawah kepimpinan Kerajaan Ottomani Empire II pada abad ke-14 dan 15. Di mana diketuai dari kepimpinan di sebahagian di timur oleh King of Malaka dari kota Melaka, berpengurusan di Pulau Melaka, dan wakil bagi pewaris hartanah bagi kerajaan dan pengurusan masing-masing untuk menandatangani surat perjanjian sempadan, berupa penyaksian, dan polisi-polisi diplomatik antara kerajaan-kerajaan yang terbentuk dalam mana menjaga keamanan, kebebasan dan keadilan. Dipercayai telah menjadi satu warisan setiap 100 tahun, dalam mana perjumpaan dan perhubungan diplomasi antara Kerajaan Ottomani Empire II dari sudut ideologi kepimpinan dan persekutuan di kalangan kerajaan-kerajaan yang terbentuk di dunia pada abad ke-14, 15 dan sebelum lagi. Pewaris-pewaris merujuk suku kaum bangsa manusia yang diwakilkan oleh pemimpin-pemimpin mereka, bagi pengurusan kerajaan yang terbentuk dari pengurusan bagi hartanah yang telah diwarisi bagi ahli waris pewaris hartanah di dunia. Sebahagian penulisan-penulisan yang telah bertulis di dalam kajian dan penapisan dari sejarah-sejarah di sebahagian di timur yang boleh dikumpulkan. Beberapa penemuan di peringkat kerajaan negara di sebahagian di timur memanjangkan di peringkat pemerintah membawa sejarah palsu dan fitnah yang disampaikan di peringkat awal pendidikan maupun di peringkat nasional. Dari penulisan sejarah yang tiada bahan bukti di atas kesahihan penceritaan itu berlaku. Dari nama tempat dan individu yang terlibat di dalam sesuatu peristiwa yang bertulis di alam penulisan sejarah di sebahagian di timur. Sebahagian kajian dan penapisan yang telah diusul di pihak atasan sebuah negara untuk mengkaji semula kesahihan penceritaan sejarah yang dibawa oleh raja-raja Melayu bagi kerajaan di sebahagian di timur. Penipuan dan fitnah seperti mana penceritaan yang bertulis tentang keturunan Melayu Keling dari Palembang yang mati ditusuk keris di Sumatera Timur yang dibawa ke Kota Tinggi, Johor, diguna pakai pula oleh sebahagian majelis raja-raja Melayu yang berdaftar di dalam perlembagaan negara di Malaysia. Penceritaan yang boleh dikongsikan dari sebahagian tapisan dan rujukan tentang peristiwa keturunan cucu Laksamana Bentan menuntut keadilan di tebing tinggi, Sumatera Timur. Merujuk sejarah lama yang boleh dikumpulkan. Peristiwa itu berlaku sebelum pertengahan abad ke-14, dan selepas 10-20 tahun Parameswara meninggal dunia. Dipercayai, pada waktu itu, Palembang masih berhutang dengan sebuah kerajaan dari barat. Kerajaan Portugis. Sewaktu dua orang pegawai Portugis menuntut hutang ke ahli waris Parameswara, Mahmud satu anak pertama Parameswara, bukan nama sebenar, yang berada di Palembang, tidak mampu untuk membayar. Lalu Mahmud telah mendapatkan Mansur Shah anak kedua Parameswara di Medan, Sumatera Barat. Setelah mana Mansur Shah memberi pandangan untuk Mahmud I mencari uang di sebahagian di utara tebing tinggi Sumatera Timur.
Dirujuk dari penapisan yang boleh dibuat. Setelah mana Parameswara melarikan diri ke Medan Sumatera Barat di selatan Tapak Tuan. Selepas berkawin dengan Ibunda Mansur Shah dan berkubur di sana. Tiada pembukaan kota Melaka oleh Parameswara pada abad 14. Satu sejarah palsu dibawa ke tanah Melaka dalam agenda konspirasi Majelis Raja-Raja Melayu untuk bertahta dan mencuri hasil kekayaan bumi hak milik Kerajaan Melaka Yahuza berpengurusan di Pulau Melaka pada waktu itu. Dari konteks hak pemilikan dan hak pengkongsian di antara pewaris-pewaris hartanah di tanah Melaka dirujuk dari cabang keturunan Melayu Yahuza. Dari pendekatan singkatan nama adalah MY atau Mimya. Dan bagi keturunan Palembang pula, mereka dari keturunan Melayu Keling atau Mingkap. Dari akta sempadan dan akta pencerobohan dirujuk dari penapisan hak pemilikan hartanah bagi ahli waris pewaris kaum kerabat serumpun bangsa Melayu. Di kalangan ahli waris yang telah menandatangani satu surat perjanjian sempadan bagi sebahagian bangsa Melayu, sebelum pengakuan dari keturunan Palembang, yang membuka kota Melaka pada abad ke-14. Dipercayai penyampaian sejarah palsu disampaikan dan ditulis selepas abad ke-17, setelah mana ahli waris keturunan Palembang menabalkan atok moyang mereka ahli waris kaum kerabat di Raja Kota Melaka pada abad ke-14. Sedangkan pengurusan pemilikan hartanah tanah Melaka, berpengurusan di Kepulauan Melaka di bawah kepimpinan yang diberi kepercayaan oleh King of Malaka kepada King of Strait, penyandang bagi keris emas yang kelima, dari abad sebelum abad ke-14 lagi. Penipuan dan fitnah dari ahli waris keturunan dari Palembang yang menulis dan mengajar di kalangan mereka untuk meraih pengaruh kuasa dan kekayaan hak milik Kerajaan Melaka Yahuza pada abad ke-17 dan diperbetulkan sejarah palsu itu sehingga berlaku peperangan di Kelantan sebelum pertengahan abad ke-17. Berbangkit semula sejarah palsu yang dibangkitkan sebelum, di mana pada tahun 1916, di sebahagian barat sedang bergolak dalam perebutan kuasa di sebahagian barat dan di sebahagian timur pula menyibukkan diri dengan sejarah palsu Kesultanan Palembang di tanah Melaka Yahuza, di mana pada tahun itu, di dalam penulisan sejarah di Raja Perak menyatakan, satu pembinaan semula masjid bagi kubur Mansur Shah tanpa jasad satu batu nisan di Perak. Masjid ini pernah dirobohkan oleh tentara British sewaktu kedatangan mereka pada tahun 1975-76 disebabkan kesesatan di kalangan bangsa Melayu dan sejarah palsu yang dibawa di Perak pada waktu itu. Sebahagian bukti yang boleh dirujuk di laman web kerajaan di Raja Perak tentang peristiwa itu. Berbalik dari penceritaan tentang peristiwa keturunan cucu Laksamana Bentan menuntut keadilan di Tebing Tinggi, Sumatera Timur. Selepas Mahmud I ke Sumatera Timur mengikut pandangan Mansur Shah untuk mendapatkan uang di sana. Dalam tempoh waktu itu, Mahmud I telah mengupah orang atau komplot mereka untuk mencuri hak orang lain di sempadan Tenggiri, selatan Sumatera. Laporan di mana panggilan bantuan ketenteraan dibuka pula oleh pemimpin di Pulau Joksan untuk membanteras lanun-lanun yang membuat kacau di sana. Kebetulan seorang pemuda dari cabang keturunan cucu Laksamana Bentan yang ditawarkan di barisan penguat kuasa yang membanteras lanun-lanun itu. Sewaktu tiada keberadaan suami bagi istri kepada keturunan cucu Laksamana Bentan pada waktu itu, Mahmud I telah mengganggu istri kepada keturunan cucu Laksamana Bentan dan berakhir dengan kematian. Seorang wanita yang syarat mengandung pada waktu itu telah dibunuh oleh Mahmud I yang zalim. Selepas kepulangan keturunan cucu Laksamana Bentan ke kampung halaman Bentan, Sumatera Timur, dalam mencari istrinya yang hilang, beliau telah berjumpa dengan pemimpin atau penghulu, untuk bertanya tentang istrinya yang hilang. Lalu disampaikan kepada beliau, di mana istri tuan hamba dibunuh oleh Mahmud I yang zalim. Selepas mendapatkan berita itu, beliau telah menuntut tuntutan nyawa bagi ahli waris beliau yang teraniaya. Namun tidak dihiraukan oleh penghulu pada waktu itu, seperti harapkan Songkong. Songkong membawa rebah. Lalu, keturunan cucu Laksaman Bentan nekat untuk mengambil tindakan sendiri dalam tuntutan nyawa dan keadilan bagi ahli waris beliau. Dengan pengetahuan penghulu pada waktu itu, dipercayai berlaku pertumpahan darah di perkarangan sebuah masjid di Tebing Tinggi, Sumatera Timur, pada hari Jumat sebelum sholat Jumat yang didirikan di masjid itu. Pertemuan antara cucu Laksamana Bentan dan Mahmud I berakhir dengan tusukan keris ke perut Mahmud I oleh cucu Laksamana Bentan dan bergelut antara 4 atau 5 pengikut Mahmud I yang akhirnya mati di situ. Satu tusukan telah terkena ke cucu Laksamana Bentan sewaktu pergelutan dan menyebabkan pendarahan yang banyak.
lalu meninggal dunia dalam cobaan untuk mendapatkan rawatan yang berdekatan. Sebahagian yang telah ditapis dari penulisan peristiwa itu berlaku dan individu yang terlibat di dalam penulisan sejarah peristiwa Cucu Laksamana Bentan menuntut keadilan bagi ahli waris beliau yang teraniaya. Selepas Mahmud I mati ditusuk keris di Sumatera Timur, Mansur Shah pula yang mengganti tempat Mahmud I di sana. Sebagian penulisan mengatakan Mansur Shah telah mencukai dan mencuri hasil kekayaan bumi orang di sana, sehingga kan diperang oleh Kerajaan Aceh dan Ottomani Empire II. Sebahagian penceritaan yang boleh dikongsikan tentang kubur Mansur Shah. Satu batu nisan tanpa jasad, yang dipercayai didirikan berdekatan dengan kawasan jasad Mansur Shah berada. Mereka yang mencari jasad Mansur Shah yang tidak dijumpai di kalangan ahli waris atau kenalan selepas dipancung oleh samurai di dalam hutan sempadan Riau Jambi. Di kalangan penduduk setempat pada waktu itu, dipercayai telah mendirikan satu batu nisan tanpa jasad di sempadanan Jambi Riau. Setelah mana Mansur Shah dan Mahmud II di kalangan suspek utama keserompakan di Riau dan pembunuhan pegawai Portugis selepas 10 ke 20 tahun menyembunyikan diri dari Kerajaan Aceh dan Ottomani Empire II, dipercayai di sebuah perkampungan selatan Tapak Tuan. Mahmud II adalah anak buah tiri kepada Mansur Shah. Mansur Shah diperang pada waktu itu oleh Kerajaan Aceh dan Ottomani Empire II di Medan, Sumatera Timur, pada tahun kematian Mahmud I atau setahun dua selepas itu. Kesalahan Mansur Shah yang telah mencerobohi sempadan hartanah hak milik orang lain dan mencuri hasil kekayaan bumi di sana. Melarikan diri dan bersembunyi di perkampungan selatan Tapak Tuan, Sumatera Barat, meninggalkan seorang istri dan seorang anak pada waktu itu. Selepas 10 ke 20 tahun bersembunyi bersama-sama, lebih kurang 20 orang di antara mereka telah dilaporkan di kalangan suspek-suspek utama ke Samun, penyamun yang bertopengkan bakul dan telah meragut beberapa nyawa orang kampung di Riau. Dari kesimpulan atau tafsiran yang boleh ditafsirkan, di mana satu pahaman, terbentuknya satu dua pengurusan dan berketenteraan dari pengurusan bagi hak milik dan hak pengkongsian hartanah yang telah diwarisi beribu tahun dan beratus generasi yang telah mewarisi dari sempadanan yang diagihkan di antara mereka, sehingga terbentuknya sebuah kerajaan. Penggubalan perlembagaan dan hukum perundangan yang boleh dipertimbangkan untuk dipraktikkan dalam menjaga keamanan, kebebasan dan keadilan, di bawah tanggung jawab bagi tugasan pengurusan dan penguatkuasa sesebuah kerajaan di dunia di kalangan kerajaan-kerajaan yang bersekutu di dalam satu persekutuan di bawah kepimpinan Kerajaan Ottomani Empire II pada abad itu. Dalam penulisan seterusnya dalam kajian sebahagian sempadan pecahan hartanah di dalam sempadan Pulau Joksan. Wallahualam. Terima kasih.